Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita sambung lagi kuliah santai kita. Dan untuk kali ini kita akan fokuskan bab solat. Yang mana video ini sebenarnya saya dah pernah buat dulu masa saya upload di dalam Facebook. Cumanya video itu dah lama dan saya nak buat video ni untuk peringatan semula. Jadi untuk kali ini kita akan belajar balik bab level-level qiyam di dalam solat. Okey, untuk kali ini rujukan kita adalah daripada kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman. Seperti mana yang kita sedia maklum, di dalam solat ada rukun-rukunnya. Dan qiyam ni adalah salah satu daripada rukun solat kita. Tanpa qiyam, solat kita tidak cukup rukun dan boleh membawa kepada batalnya solat kita. Jadi di sini begitu pentingnya qiyam ini dan kita kena ketahui takat-takat mana yang kita boleh laksanakan rukun qiyam ini. Okey, qiyam bermaksud berdiri. Qiyam bermaksud berdiri. Yang mana di dalam solat, sebelum kita mulanya untuk solat kita, qiyam dahulu. Berdiri dengan betul, hinggakan tulang belakang kita ni betul. Maksudnya straight molek tulang belakang kita ni. Berdiri dengan sebenar-benar berdiri. Contoh kalau kita tengok orang yang berkawat, macam mana dia berdiri? Dengan straightnya, tak ada goyeh-goyeh, tak ada pusing-pusing, betul-betul straight, tegak. Yang mana kita akan mulanya satu ibadat untuk menyembah pencipta kita Allah. Jadi untuk level yang pertama, untuk orang yang macam kita, orang yang sihat, orang yang boleh berdiri, orang yang mampu untuk berdiri, diwajibkan untuk berdiri dengan sebetul-betul berdiri. Ingat, sebetul-betul berdiri. Tidak ada goyeh, tidak ada nak pandai kiri kanan. Berdiri strict seperti mana kita berkawat ataupun lebih daripada tu. Maksudnya kita buat sehabis baik sebab kita akan menghadap Allah. Itu untuk level yang pertama. Akan tetapi jika kita ni tak mampu berdiri dengan betul, ada sesuatu menyebabkan kita tak mampu berdiri dengan betul, maka dibolehkan kita untuk bersandar pada dinding atau sesuatu. Maksudnya kena berdiri juga, tapi kita boleh bersandar. Terpulang untuk bersandar pada apa? Yang penting kita berdiri. Jika kita tak mampu untuk bersandar kepada sesuatu, contoh kalau kita solat di tempat yang lapang, masjid padang, ataupun tempat yang tak ada dinding, maka dibolehkan kita untuk bersandar kepada seseorang. Ada seseorang memegang kita lah. Dan seperti mana yang kita tengok, pada level yang pertama ini, jika kita ni mampu untuk berdiri, maka wajib kita berdiri semampunya. Untuk level kedua, bagi orang yang tak mampu untuk berdiri ataupun mempunyai musyaqqah ataupun kepayahan, kesusahan untuk berdiri, sehingga dalam kitab menyebut jika dia ni berdiri maka hilang kekhusyukan dia. Maksudnya dia mempunyai sesuatu sakit yang mana kalau dia berdiri, dia menahan kesakitan itu menyebabkan dia hilang khusyuk, ataupun dia takut terjatuh ke dalam laut. Contohnya kalau dia solat atas sampan ataupun atas kapal yang kecil, menyebabkan kalau dia berdiri itu, apabila gelombang ombak tu menyebabkan dia tak stabil dan boleh menyebabkan jatuh ke dalam laut, maka hilang khusyuk dia dan kurang stabil lah cara dia berdiri itu, menyebabkan qiyam dia tu tidak dapat buat dengan sempurna, ataupun dia pening, menyebabkan dia ni tidak mampu untuk berdiri, ataupun dia ada penyakit seperti kencing silsil baul, kita panggil dedas, ataupun penyakit kencing tak lawas, ataupun orang itu adanya penyakit buasir yang mana tidak membolehkan dia untuk berdiri. Maka jika seseorang itu ada semua daripada kriteria-kriteria ni, di situ dibolehkan dia untuk duduk ketika hendak angkat takbir lah, maksudnya ketika dia nak memulakan solat. Di situ baru boleh start duduk. Kalau kita tengok di masjid-masjid, ramai orang yang duduk boleh duduk atas kursi. Jadi sebenarnya jika seseorang itu mampu, maksudnya dia mari ke masjid itu dalam keadaan berjalan dengan molek dan dia mampu untuk berdiri walaupun sementara, maka wajib bagi dia untuk berdiri semampunya. Dan jika dia dah rasa dia tak mampu, maka dibolehkan dia duduk. Janganlah kita ni mula-mulanya kita mari tu kita letak kursi terus duduk dan angkat takbir. Tidak boleh begitu. Berdiri dulu sekadar mampu. Jika dia rasa dia tidak mampu, maka dibolehkan untuk duduk. Yang ketiga, jika dia tidak mampu untuk berdiri dan juga tidak mampu untuk duduk, maka dibolehkan dia ni untuk mengiring di atas lambung dia. Ini lambung kita. Lambung, maka kita boleh mengiring. Maksudnya kita baring, mengiring di atas lambung kita ni dan hadapkan muka kita dan juga badan kita ke arah kiblat. Yalah, sebab duduk pun tak boleh, berdiri pun tak boleh, maka dibenarkan untuk mengiring di atas lambungan. Akan tetapi ini hanya tertakluk apabila dia tidak mampu untuk berdiri sahaja. Maka kalaulah contoh dia mampu untuk rukuk dan juga sujud, maka bila dia baring atas lambungan tadi, mengiring atas lambungan, dia kena bangun. Wajib dia bangun untuk rukuk sedikit. Maksud rukuk ni tunduk sedikit ataupun sujud. Jika dia mampu untuk rukuk dan juga untuk sujud, maka dia mesti bangun. Sebab dia tidak mampu untuk qiyam je tadi. Faham? Dia tidak mampu untuk qiyam sahaja. Kalau dia mampu untuk bangun rukuk dan juga sujud, dia kena bangun untuk rukuk dan sujud. Tapi kalau dia tidak mampu, maka buat sekadar yang mampu. Yang keempat, jika dia tidak mampu untuk berdiri,
tidak mampu juga untuk duduk dan tidak mampu untuk mengiring, maka dibolehkan dia untuk terlentang. Maksud terlentang ini adalah rapatkan bahagian belakang kita ke lantai, terlentang. Dan apabila terlentang, kita kena angkat sedikit kepala untuk dihadapkan kiblat dan halakan tapak kaki kita ke arah kiblat. Maksudnya contoh ini kaki kita hadapkan kepada kiblat. Kita baring, carilah bantal ke apa sesuatu untuk angkat ke kepala kita, hadapkan kepada kiblat. Jadi di situ kalau kita nak rukuk, kita boleh rukuk, sujud. Rukuk dan sujud dia itu sekadar kemampuan dia lah. Yang kelima, jika dia tidak mampu untuk berdiri, tidak mampu juga untuk duduk pun tak boleh, mengiring pun tak boleh, terlentang pun tak boleh, maka dibolehkan dia untuk isyarat dengan kepala. Maksudnya dia terlentang baring, nak angkat sedikit pun tak boleh. Jadi dia boleh baring, hadapkan muka ke atas, maka sekadar isyarat kepala sedikit untuk rukuk dan lebihkan sedikit untuk sujud. Dan ini tertakluk kepada kadar kemampuan dia juga. Yang keenam, jika isyarat kepala pun dia tidak mampu, yang mana atas tadi semua dia tak mampu, isyarat kepala pun dia tidak mampu, maka dibolehkan dia untuk isyarat dengan kelopak mata. Maka untuk dia rukuk, dia boleh isyaratkan sedikit dengan kelopak mata dan sujud lebihkan sedikit daripada yang rukuk tadilah. Ini juga mengikut kadar kemampuan dia. Dan yang ketujuh, yang terakhir, jika kesemua yang di atas tadi dia tidak mampu untuk lakukan, berdiri tak boleh, duduk tak boleh, mengiring tak boleh, terlentang pun tak boleh, kepala pun tak boleh nak isyarat, kelopak mata pun tidak mampu nak gerak, maka wajiblah dia memberi isyarat dengan hati. Solat dengan hati. Maksudnya dia boleh membayangkan pergerakan-pergerakan di dalam solat itulah. Dan ini seminimum kemampuan. Jika dengan hati pun dia tidak mampu, maka di situ baru gugurlah solat fardu bagi dia. Kalau kita fikir logik, yang tidak mampu ni orang yang perasaan hati dia pun dah tak ada fungsi. Kalau kita tengok di sini, sebenarnya di situ Allah ingin isyaratkan bahawa wajib kita solat sehingga begitu sekali, sampai tahap dengan hati kita kena solat juga. Kalau kita tengok orang zaman dulu ni, hanya dengan sedikit kesusahan, dengan mudah kita tinggal solat. Di hospital-hospital pun kalau kita tengok, ramai yang mengatakan tidak mampu untuk solat. Sedangkan kalau kita tengok bab qiyam ni saja, kita boleh katakan tak ada sebab yang membolehkan kita untuk tinggal solat. Allahu Akbar. Cuba kita renung-renungkan. Jadi alhamdulillah, di situ 7 level qiyam di dalam solat. Cuba kita renungkan kita di level yang mana dan apa lagi alasan yang kita boleh guna untuk kita tinggal solat. Wallahu ta'ala alam. Sharekan video ni kepada ramai supaya dapat memberi lebih ramai peringatan dan juga manfaat. Walaupun kita tak mampu untuk memberi teguran, sekurang-kurangnya dengan share video ni boleh memberi teguran secara tak langsung, insya-Allah biiznillah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.